رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر kita menghafal Al-Quran. Yang saya muliakan para ustaz semua, para asatizah, para pegawai, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama kita mengucapkan sedikit syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan mahmudnya daripada Allah sekali lagi dapat kita bersama pada pagi ini untuk meneruskan siri bacaan kita Kenal Bagi Hati yang dikarang oleh Imam Syekh Al-Allamah Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Mandiri Al-Mandiri rahimahullah ta'ala. Jadi dah kita putih hampir beberapa bulan selepas 3 Oktober bersambung balik bulan ini Mac dah. Mana? Dah Mac. 2 Disember. 7 bulan dekat hampir. Jadi alhamdulillah Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab ini untuk kita dapat menyelesaikan bacaan kitab ini insya-Allah. Jadi kita dah masuk pada bab yang keempat pada menandakan dengki. Baik. Jadi dengki ini adalah natijah daripada marah dan juga al-hiqd. Hiqd ini adalah perasaan berterusan ingin marah tersebut daripada dengki daripada marah. Kemudian kalau dia berterusan masih lagi menyimpan dalam hati, jadi dendam, maka dipanggil hiqd. Dan selepas itu akan lahirlah al-hasad. Jadi aslul asil al-ghadab. Asal bagi semua itu adalah marah. Selepas marah dia akan menyimpan dalam hati. Dia simpan dalam hati dipanggil al-hiqd. Hiqd itu adalah dendam. Selepas dendam dia akan terbit dengki, iaitu al-hasad. Jadi itu dalam kitab ni Syekh Abdul Qadir Mandaili rahimahullah tidak menyebutkan tentang al-hiqd. Dia terus masuk kepada bab berkenaan dengan dengki. Dan maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia terus bagi tahu perkara yang terhasil daripada ghadab antaranya adalah al-hasad. Satu lagi bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya, iaitu berkenaan dengan al-hiqd. Kalau boleh lihat ada masalah. Baik. Bermula dengki itu, kata musannif rahimahullah taala, bermula dengki itu iaitu mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang lain, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama, atau mencita-cita akan turun bala atasnya, dan iaitu haram lagi dosa besar. Bahkan adalah ia satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Baik. Jadi dimaksudkan dengan dengki itu apa dia? Bercita-cita untuk menghilangkan sesuatu nikmat daripada orang lain. Jadi disebutkan dengan nikmat termasuk nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Nikmat dunia harta benda, anak isteri. Nikmat akhirat ilmu dan sebagainya. Jadi kalau kata ada bercita-cita untuk menghilangkan perkara tersebut daripada orang tersebut, orang yang kita dengki tadi, maka disebut pendengki. Orang ini disebut pendengki. Orang yang dengki kepada orang lain. Ataupun dia cita-cita untuk diturunkan balak ke atas orang tadi. Berbeza dengan cemburu. Dipanggil juga dalam bahasa Arab ghibtah. Bila Nabi sebut dalam hadis, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad melainkan kepada 2 kelompok manusia. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ilman fa'allamahu an-nas. Jadi maksudnya kata Nabi, tidak ada hasad melainkan kepada 2 kelompok manusia. Hasad di sini kata ulama syarih ataupun syurah hadis mengatakan al-hasad di situ maknanya al-ghibtah.
bukannya hasad dengan makna bahasa. Kalau hasad dengan makna ni haram. Maksudnya berniat untuk menghilangkan nikmat sama ada dunia ataupun akhirat, ataupun berniat untuk dijatuhkan balak ke atas orang yang kita dengki tersebut. Kalau ghibtah, dia tidak suka dengan apa yang diperolehi oleh orang yang dia tidak suka tersebut, tetapi dia tidak berniat menghilangkan perkara tadi. Itu beza ghibtah dengan dengki. Kalau niat nak bagi hilang dia, terus jadi dengki. Kalau tidak ada dalam hati dia nak bagi hilang, dia cuma tak suka. Dalam hati dia ada perasaan tak suka tengok, tak syok tengok orang ni dapat benda yang lebih daripada dia. Tapi tak ada dalam hati dia kata moga-moga hilang benda tersebut daripada dia. Ataupun dia buat satu pekerjaan yang boleh menyebabkan perkara tadi hilang daripada orang tadi, ataupun dijatuhkan balak ke atas orang tersebut, maka itu dipanggil ghibtah. Kalau dia tidak ada niat tersebut. Kalau ada niat, terus jadi dengki. Dan apa hukum dengki? Hukumnya adalah haram. Tadi Nabi sebut tidak ada ghibtah, tidak ada cemburu melainkan kepada dua manusia. Jadi cemburu di sini dalam bab keduniaan dan keakhirat. Yang pertama, rajulun, seorang lelaki yang Allah Ta'ala beri ilmu kepadanya dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Riwayatnya berbagai. Ada satu riwayat lagi menyebut seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan Al-Quran kepadanya. Kemudian dia membaca Al-Quran itu siang dan malam, juga mengajarkan Quran itu siang dan malam. Maksudnya ni ahli Quran, hafal Quran. Yang ketiga, apa dia? Lelaki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya harta, kemudian dia menyedekahkan harta tersebut di jalan Allah. Jadi maksudnya kita boleh cemburu dengan orang yang ada ilmu dan dia mengajarkan ilmu kepada orang lain. Orang yang ada Al-Quran kemudian dia beramal dengan Al-Quran tersebut. Kalau ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu, kalau ada ilmu tapi tidak mengajar orang lain, maka tak perlu kita cemburu dengan orang tersebut. Kerana tak ada apa beza pun dengan orang lain. Dia ada ilmu kemudian dia menulis. Dia ada ilmu kemudian dia mengajarkan manusia. Dia ada ilmu dan dia amal untuk dirinya. Dia tunjukkan kebaikan kepada orang lain. Orang macam ni kita kena cemburu. Cemburu dengan jalan kita nak jadi macam dia, atau lebih daripada dia. Maka kita akan ikut jalan tersebut. Kita akan buat perkara yang boleh menyebabkan kita akan sampai kepada martabat tersebut ataupun lebih daripada itu. Maka cemburu ni adalah mahmud. Ghibtah itu mahmudah dalam urusan tersebut. Urusan lain tidak. Maksudnya hatta Nabi SAW meletakkan khair tertentu sahaja kepada cemburu. Hak lain jangan cemburu. Tak perlu kita nak cemburu disebabkan orang tu cantik. Tak perlu. Tak perlu nak cemburu disebabkan orang tu tinggi daripada kita, kedudukan. Tak perlu. Tak perlu nak cemburu dengan orang tersebut kerana mungkin orang tu ramai yang suka kepada dia. Tak perlu. Tapi kalau dia ilmunya lebih, dia mengajarkan kepada orang, ini kena cemburu. Yang kedua, orang yang ada harta, duit, material, kemudian dia sedekahkan harta ke jalan Allah, ini kena cemburu. Kerana kalau aku kaya, aku pun nak buat macam tu. Lagi apa ni, kalau kata macam tu, baru kita perlu cemburu. Kalau orang ni kaya, duit berkepuk dalam bank, tak ada nak ambil, kosong tu saja sampai berapa tak tahu, dan tak ada yang nak sentuh duit tu. Duit kat dalam poket pun tak habis lagi, maka dalam bank lagi tak sempat nak sentuh. Tapi tak pernah kita tengok dia ni orang yang buat amalan yang menyebabkan dia dekat dengan Allah Ta'ala. Tak pernah bagi sumbangan, tak pernah bagi sedekah, tak pernah keluar wakaf, tak pernah buat apa langsung. Tengok dia saat pergi ke negara, saat pergi dengan seronok dengan kehidupan dia saja. Dan mungkin dia bagi dalam keadaan sembunyi, Allahu a'lam. Cuma kalau kata kita memang kenal sungguh orang tadi dengan keadaan seperti itu, maka tidak perlu cemburu. Kerana kalau dia harta banyak sekalipun, tak ada guna apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa dosa dia? Apa hukum kepada orang yang berpenyakit dengki ni? Haram, lagi dosa besar. Bukan haram saja, bahkan dosa besar. Ada benda yang haram tapi tidak dosa besar. Tapi bila Syekh sebut ini haram, lagi dosa besar. Dan haram, dosa besar pula. Bahkan adalah ia satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Sabda Rasulullah SAW. Maksudnya bila kita tahu kesinambungan daripada al-hasad ini adalah daripada al-ghadab. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan juga Syekh Abdul Qadir Mandili bila dia talqiskan ataupun dia ikhtisarkan kitab Ihya, dia keluar penawar bagi hati ini, dia susun ikut turutan.
Bermakna kalau kita nak beramal kena ikut turutan. Nah, tengok Syekh Abdul Qadir Mandiri dia susun kitab ni yang mula dengan rubu'un, dengan berkenaan dengan muhlikat. Nah, perkara yang sepatutnya kita takhalli dulu, kita kena buat, summa tahalli, summa tajalli. Jadi 3 peringkat kan, takhalli, summa tahalli, summa tajalli. Yang pertama kena sucikan dulu. Ini dalam bab penyucian. Bab berkenaan dengan dengki, bab berkenaan kasih akan dunia, bab berkenaan dengan marah, tapi diikut turutan. Nampak tak? Kemudian baru tahalli, baru disebut tentang bab macam mana kita nak menyempurnakan, nak mencantikkan. Tapi dalam bab ni tak masuklah, sebab ni kitab untuk awam. Ini kitab untuk kita-kita ni, dia orang-orang yang biasa, orang yang peringkat bawah-bawah. Yang baru akan naik peringkat yang ketiga, maksudnya at-tajalli. Tajalli ni peringkat yang paling tinggi. Tajalli ni maksud daripada rasa. Kata Tuan Guru Baba Zahari, saya pergi ngaji dengan dia, kita ada salah tasawuf karangan Syekh Daud Bukit Aban. Syekh Daud Bukit Aban tutup guru dia. Jadi Syekh apa ni, Tuan Guru Baba Zahari dia sebut, dia kata tajalli ni, dia kata rasa, dia kata rasa apa ni, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita dalam bahasa yang dia sebut, dia kata mari ram, dia kata tahu ram. Kita ada mari ram tu, dia tu tajalli. Kalau Syekh Ali Jumaah hafizahullah mentakbirkan bahasa tajalli tadi dengan bahasa teori. Syekh Ali dia sebut dengan bahasa apa? At-takhalluq bi akhlaqillah. Dia kata tajalli bermakna takhalluq bi akhlaqillah. Maksudnya berakhlak dengan akhlak Allah. Maksudnya bila Allah Ta'ala rahim, maka kita jadi rahim. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan rahmah, kita pun rahmah. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan afu, kita pun afu. Maka itu tajalli. Maksudnya kita berakhlak dengan akhlak rabbaniyah, atau dimasukkan dalam tajalli. Syekh Baba Zahari disebut dengan bahasa yang ahli dzauq diberi. Ahli dzauq disebut dengan maksudnya datang perasaan wujudnya Tuhan pada waktu itu. Maksudnya ada gemari ram waktu itu. Dia contoh dia macam mana? Contoh kita masuk pasar raya. Kita duduk panas ni. Masuk dia buka pintu syur. Dia mari ekor. Tu ram. Nah, betul. Jadi kita duduk panas. Lepas tu dia masuk ekor tu, buka pintu ekor. Dia mari tu. Tu ram. Ada kata macam tu dah orang terjadi. Saya tak tahu nama dia. Ada kata kadang-kadang waktu tengah duduk jalan tu pun dia mari ram dia. Mari ram. Satu lagi dia, sebab apa dia kata ni, memandang kepada kesedapan. Bila kita memandang kepada kesedapan tu, masa tu dah terjadi. Kesedapan zikir betul-betul. Contoh satu lagi, ini bahaya sikit. Sebut bila bagi jemaah. Orang bila bersetubuh, bila dia memandang kepada kesedapan ketika persetubuhan tersebut, dia pandang pada kesedapan tu, dia mari ra tu, tu terjadi. Contoh terjadi tu. Yang tak kahwin tu selalu bayar. Faham? Itu terjadi. Itu bahasa tu saya pun insya-Allah. Insya-Allah tegak ni kan. Dia orang. Lepas tu dia cerita, dia kata kadang-kadang kita duduk jalan, dia kata kadang-kadang dia mari ra. Apa tak cerita kata dia pun ra juga. Dia tak cerita kata dia pun dah mari terjadi tadi. Tapi dia sebut kata secara lintah gitu. Saya faham. Tahu rupanya dia dah sampai peringkat tersebut. Baba Zahari ni salah seorang wali Allah Ta'ala, ulama besar di Kedah. Orang Kelantan. Duduk di Kedah lama. Saya duduk pergi mengaji dengan dia tiap hari. Balik bawah ni pun tiap minggu kapir rumah. Tiap minggu, seminggu sekali. Baca kitab Syairus Salikin dengan kitab Risalah Tasawuf. Masya Allah, tabarakallah. Memang hebat ulama-ulama kita ni. Orang tua kita ni, Masya Allah. Ilmu mereka ni ilmu yang dalam-dalam. Apa ya? Dalam-dalam. Jadi kita ni ta'rif mana kita lupa. Ingat sampai tak? Tulis pula kat papan putih. Kita yang tulis kan? Kat papan hitam dia pula tulis. Sekali dengan Arab, sekali dengan cerita balik macam mana nak faham makna tersebut. Hebat kan? Ni orang dulu. Wazari ni mengaji di Mekah 14 tahun. 14 tahun mengaji di Mekah dengan Allahumma salli alaihi dengan samalah sempat jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Mandiri. Sempat jumpa dengan dan mengaji banyak dengan Baba Li Chaya. Ulama daripada Chaya, daripada Bangkok, anak murid kepada Tok Bermin. Tok Bermin ni sekawan dengan Tok Kenali.
waktu mengaji dengan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Tok Bermin balik ke Bermin, kampung Bermin di Patani. Tok Kenali balik ke kampung dia di Kelantan. Jadi ini dua orang kawan baik ni. Tok Bermin pakar fiqh dan juga nahwu, buka pondok di Bermin, antara pondok terbesar waktu tu di Nusantara. 800 pondok pada zaman dia. 800 pondok ada pada waktu dia mengajar. Dan ada pasar lagi dalam pondok, semata-mata untuk belajar. Itu zaman Bermin yang alim besar. Jadi Baba Licaya ni anak murid Tok Bermin. Jadi sambunglah sanak dengan Syekh Wan Ahmad Fatani. Sambung dia dengan beberapa orang. Jadi Baba Zahari mengaji dengan Baba Licaya, Baba Licaya mengaji dengan Tok Bermin, Tok Bermin mengaji dengan Syekh Wan Ahmad Fatani rahimahullah. Semua di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Babali ini antara orang yang mengajar di Masjidil Haram dalam bahasa Inggeris. Dia antara yang pertama mengajar bahasa Inggeris dalam Masjidil Haram. Orang tadi mari ke ke Mekah untuk mengajar dalam Masjidil Haram, cakap orang putih, bahasa orang putih. Mengaji mantik, kata Baba Zahari, dia suka kata, dia kata dia mengaji mantik Babali ini dengan Sami Budak di dalam Tokong. Dia mengaji mantik qadim, mantik falsafah. Punya Tok Sami pun pakar mantik, tapi mantik falsafah, mengaji mantik. Masya-Allah. Hebat. Saya tak suruh lah tuan-tuan mau pergi balik jumpa Sami Budak orang. Mengaji mantik. Kok sini pun tak mengaji betul. Pergi balik pergi jumpa Sami Budak dia mengaji mantik. Mengaji kot ni lah. Baik. Jadi apa itu nak beritahu kepada jumhur ulama-ulama kita dulu. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Artinya, dengki itu memakan ia akan segala kebajikan seperti memakan oleh api akan kayu api. Dikehendaki dengan memakan di sini membinasakan. Jadi dimaksudkan di sini dengki akan membinasakan amal kita. Jadi di sini maksudnya kita tengok cara terjemahan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Mandaili rahimahullah. Dia terjemah dengan harfan biharfin dulu, kemudian baru dia terangkan maksud ya'kul tadi. Faham tak? Itu pun cara terjemahan. Baik, kalau kita terjemah terus, al-hasadu ya'kulul hasanat. Ya'kul kita terus terjemah membinasakan. Hasad itu akan membinasakan amal kebaikan seperti mana api membinasakan kayu api. Boleh tak? Boleh tak dalam bahasa Arab? Kalau kita terjemah makna tu, jadi terjemah menjadi pun sangat baik. Dia ambil juga macam para masyayikh kita, Syekh Idris Marbawi. Cuba tengok dalam kitab Mukhtasar Bahrul Mazi tu, cuba tengok terjemahan hadis yang pertama di atas diterjemah harfan biharfin. Masuk di bawah syarahan baru dia akan terangkan dari makna dengan lebih lanjut. Itu cara terjemahan. Dikehendaki dengan memakan di sini membinasakan. Dan sabda ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la taqatu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya jangan dengki setengah kamu akan setengah. La tahasadu. Dan jangan memutuskan rahim setengah kamu akan setengah. Dan jangan marah setengah kamu akan setengah. Dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Tadabaru. Maksudnya bila jumpa pakat bagi belakang. Kalau bagi belakang ni maksudnya tak mau bertegur sapa maksudnya. Dan hendaklah ada kamu bersaudara hai sekalian hamba Allah Ta'ala. Jadi ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebutkan yang pertama, hasadu. Jangan hasad. Kenapa? Karena ni agak biasa bagi manusia ni adalah suka hasad dengan orang lain. Sebab apa kita suka hasad? Itu kata Syekh Al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nama Hatimul Asam. Hatimul Asam bila ditanya oleh gurunya tentang kenapa apa yang dia dapatkan selama 30 tahun pengajian dia dengan guru dia. Hatimul Asam disebut oleh Imam Ghazali dalam Ayyuhal Walad. Kita Ayyuhal Walad dia sebut cerita. Apa yang kamu dapatkan wahai Hatim? 30 tahun kamu belajar dengan. Kita aku dapat 8 kau.
Daripada 8 tahun, daripada 10, 30 tahun, 8 perkara yang aku simpulkan. Antaranya apa dia? Bila mana aku tengok manusia pakai hasad sesama mereka. Hasad ni sebab apa? Sama ada biljah, bisababil jah, atau bisababil al-ilm, atau bisababil mal. 3 sebab. Cuba tengok balik. Kita ni kalau kata ada sikit rasa dalam hati kita hasad dengan seseorang, tak lari daripada 3 benda. Sama ada sebabkan orang ni tinggi kedudukan daripada kita. Yang kedua, kerana dia ni berilmu lebih daripada kita. Yang ketiga, kerana dia lebih harta daripada kita. Salah satu daripada 3. Jadi dia kata, bila aku tengok balik semua perkara tersebut, maka kesemua tu daripada Allah. Sama ada harta, ilmu ataupun kedudukan, itu semua rezeki daripada Allah. Kalau kita dah yakin kata itu rezeki daripada Allah, dan Allah telah tetapkan setiap orang ni dengan rezeki dia masing-masing, kenapa aku nak hasad dengan orang lain? Sedang Allah telah tetapkan yang ada pada Allah. Jadi tak perlu hasad. Jadi kalau tengok orang lain dapat satu benda yang kita dalam hati cemburu dengan perkara tersebut, tak perlu hasad. Kerana itu yang telah Allah Ta'ala tetap untuk dia. Dan untuk aku mungkin akan datang pada satu masa nanti. Maksud dia macam tu. InsyaAllah kita tak akan lagi. Tapi yang tu yang susah. Dah ada baca kitab pun jadi itu. Nah, kita ada baca kitab pun kadang-kadang mari juga perasaan tu. Bila tengok ada orang lebih, kita ni kadang tak, memang sifat manusia tak suka orang lebih daripada dia. Dia tak suka orang lebih daripada dia. Baik. Dan hendaklah ada kamu bersaudara, hai sekalian hamba Allah, dan bersabda ia, dabba ilaikum darul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Al-haditha tu nak i'rab apa? Fa'ulu bihi. Iqra al-haditha. Artinya, berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu, dengki dan sangat benci, dikehendaki dengan berjalan di sini melarat dan berjangkit. Ya, dia kata ni dabba ilaikum darul umama adaul umami qablakum, maksudnya akan berjangkit penyakit umat terdahulu kepada kita. Apa dia? Al-hasad wal baghdha. Benci dan juga sangat benci dan juga dengan hasad, dengki. Dua benda ni telah berpindah daripada umat dulu masuk ke dalam kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit. Nabi dah habaq lama dah penyakit itu akan singgah, tapi kita selalu dalam. Faham? Selalu dalam. Nabi dah habaq, jelas dah bagi tahu. Nak suruh kita elak aja. Dan bermula sebab bagi dengki itu ada keadaannya takabbur. Ini baru Syekh sebut pula kenapa sebab dengki. Jadi mula-mula ta'rif dengki, kemudian apa hukum dengki, dan hadis-hadis yang berkait dengan larangan Nabi SAW dan ancaman Nabi kepada perkara tersebut, dan juga berkenaan dengan akhbar yang disebutkan oleh Nabi bahawa ini penyakit umat terdahulu, maksudnya daripada dulu lagi, daripada zaman Nabi Allah Adam AS, bila mana Khabil dan Habil, daripada marah tadi ni keluar dengki, dah jadi hiqid, dendam, dan akhirnya bunuh. Ini yang jadi orang Melayu kita. Daripada marah, kemudian main hiqid, kemudian main hasad, kemudian akan sihir. Sihir pula bukan beza-beza sampai mati orang. Nampak? Itu semua daripada mana? Semua daripada penyakit. Nak kena elak semua ni, nak kena buang semua benda. Sebab tu kalau guru yang murabbi, guru tarbiyah, dia akan tarbiyah murid tadi ni dengan melihat kepada Allah Rasul. Atau kalau kita baca dalam Ihya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan tentang unsur yang ada dalam badan manusia. Unsur api yang ada dalam badan manusia menyebabkan manusia kalau marah akan keluar jadi merah muka dia. Kenapa? Karena kulit ni syafaf. Kulit kita ni seperti kaca yang letakkan cawan, dan ayat tak ada cawan. Jadi dia akan yatalawwan bilaunin ina. Nampak tak? Maksudnya dia akan inak tu talawun bilaunin ma, dengan air tu warna dia pada kalau yang merah, cawan yang kaca tadi akan jadi merah. Nampak tak? Jadi kalau cawan tu warna hijau pun dia akan jadi nampak gelap cawan tersebut sebabkan warna air dalam. Itu juga kita. Sebab tu kalau kita nak marah dengan orang yang duduk di atas, orang tu di bawah daripada kita, kata Imam Ghazali,
Maksudnya orang ni kedudukan lebih rendah daripada kita, dan kita mampu untuk nak menjatuhkan hukuman kepada dia, maka warna merah tu akan keluar lebih pada waktu tersebut. Tapi kalau kita marah dekat seorang, yang orang tu lebih tinggi daripada kita, kita nak balas tak boleh, maka kita akan jadi tension dalam hati, dia akan jadi kuning. Dia akan boleh jadi kuning, pucat, dia nak marah. Tapi marah dia warna lain pula. Sebab apa? Sebab darah tu akan pergi ke jantung lebih banyak. Nampak tak? Tapi kalau kata yang nak kita marah tadi ni Syekh Nazir, sama dengan kita aja, lebih kurang. Nah, tapi nak balas tak boleh pula, sama-sama ni. Dia akan main antara dua, marah dan kuning dan merah, kuning dan merah. Dia akan jadi warna macam tu. Boleh. Kita boleh tengok orang ni, dia takut kat kita kan? Kan dia boleh nak buat kat kita waktu tu. Tengok dengan warna kulit dia waktu dia marah. Jadi kalau kulit dia merah waktu dia ni boleh nak buat kat kita, tapi dia tak buat. Betul, ada percaya kan? Dia tengok dengan orang dia tahu dah orang ni sifat dia macam mana, semua. Jadi disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Baik. Mana tu? Artinya berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu, dengki dan sangat benci dikehendaki dengan berjalan di sini, melarat dan berjangkit. Dan bermula sebab bagi dengki itu ada kalanya takabur, dan ada kalanya berseteru sebab berkelahi, maksudnya kita bertengkar, seteru nama. Dan ada kalanya keji nafsu, kerana apa dia? Kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala atas hamba dengan ketiadaan tujuan yang baik, dan tiada haram oleh ribtah. Di bawah sebut pula berkenaan dengan ribtah. Haram, ribtah tidak haram. Dan iaitu apa ribtah? Iaitu bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang lain, dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya. Maksudnya kita bercita-cita untuk mendapat nikmat seperti orang itu dapat, tetapi tidak ada cita-cita dalam hati kita menghilangkan nikmat tersebut daripada orang. Beza dengan dengki. Dengki bercita-cita menghilangkan nikmat tersebut daripada orang yang kita dengki tadi. Itu beza ribtah dengan al-hasad. Baik. Dan harus bahawa engkau kasih hilang nikmat daripada mereka yang minta tolong ia atas mengerjakan maksiat dengan nikmat itu. Maksudnya, kalau kata orang ni dengan nikmat tadi dia membuat maksiat, maksudnya dia gunakan nikmat tadi untuk buat maksiat, maka harus bagi kita bercita-cita menghilangkan nikmat tersebut. Kita boleh kata, moga hilang nikmat tadi daripada orang tersebut. Kalau kata dengan buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya engkau sebenarnya bukan kasih akan hilang nikmat, bahkan engkau kasih akan hilang maksiat. Nampak tak? Tu pun ajak juga. Syekh ajak lagi kepada kita. Yang niat kita tadi bukan kerana nak bagi hilang nikmat tersebut, tapi kita kata kalau hilang nikmat tadi baik untuk menyebabkan dia tinggal maksiat, maka hilangkan nikmat tersebut. Nampak tak? Jadi bukan kita berniat untuk hilangkan maksiat tersebut, hilangkan nikmat tadi. Yang penting tu maksiat tu dingin. Itu maksudnya. Sebab tu bila mana Kiai Ihsan Jampes, waktu ketika dia dibawa oleh ayah dia, Kiai Dahlan. Kiai Dahlan ni ulama besar di Kediri waktu tu. Jadi bawa anak dia ni pergi ke, sebab Kiai Ihsan waktu ketika mana muda, namanya Bakri. Waktu dia muda ni, dia orang yang suka main judi. Dia suka main judi, tapi tak bet. Dia tak bet duit. Maksudnya dia tak letak duit. Kalau tak duit pun, duit tu lebih kat kawan dia tak ambil. Dia cuma suka je main tu. Main. Dia betul tengok wayang. Wayang tu lah, wayang pertunjukan orang zaman tu. Wayang kulit tu. Kalau wayang dalam bahasa Indonesia ni maksudnya wayang kulit tu. Jadi dia tengok. Dia suka tengok tu. Dia suka minum kopi, rokok. Lepas tu Kiai Ihsan Jampes dia ada kitab kopi dan rokok. Ada kat rumah saya. Dia buat syair lagi. Irsyadul Ikhwan. Irsyadul Ikhwan ila apa tu hukmi al-qahwah wad-dukhan. Al-qahwah wad-dukhan. Cerita berkenaan hukum makam, minum kopi dan juga rokok. Yang sonoknya apa di Indonesia, orang Indonesia belajar pesantren terjemah kitab ni dalam bahasa Melayu.
Bahasa Indonesia. Dia punya kata pengantar dia daripada nama apa atau kang apa atau dia itu pengusaha kopi di Belambangan. Kata pengantar tu dia ambil daripada tokek kedai kopi. Tokek kedai kopi yang tadi. Tokek kedai kopi pun berpulak kalah Imam Baijuri pun semua kali. Kitab tu bagus untuk baca. Berpulak dua pandangan. Pandangan yang kata haram, pandangan yang kata makruh, pandangan yang kata harus dan sebagainya disebutkan dalam tu. Sudah jelas. Cuma fikir Ihsan Jammeh waktu dia muda punya bakri dan dia suka main benda itu. Tapi ayah dia risau. Sepatutnya dia ni menggantikan ayah. Tapi jadi sebaliknya. Akhirnya dah tak boleh nak bagi nasihat pun dah tak boleh. Ayah kepada Kiai Ihsan waktu tu namanya Bakri. Bawa Bakri ni pergi ke makam Kiai Yahuda. Kiai Yahuda ni seorang wali besar di Tanah Jawa pada waktu tersebut, wafat dah. Bin moyang datuk kepada Kiai Ihsan Jammeh. Sampai depan makam Kiai Yahuda. Terus ayah kepada Kiai Ihsan Jammeh waktu tu, si Kiai Dahlan sebut apa? Dia kata, wahai datuk, dia kata, ayah, ni cucu kamu. Ni cucu kamu ni Bakri. Ini orang yang tidak mau dengar cakap, orang yang suka buat maksiat, orang yang sekian. Kalaulah hidupnya dengan perkara ni saja, kalau dah dia ini macam ni sampailah ke kesudahan dia, doakanlah moga Allah matikan dia waktu bulan. Kerana nanti dia akan menyusahkan orang kalau dia tu. Doa lepas nak. Abang kat ni pergi ke makam tak buat. Mana kalau ni doakan dia ni bagi mati. Sebab kalau dia hidup pun menyusahkan orang. Kejut dia dengar pok doa gitu. Malam tu mimpi. Dia mimpi seorang tua datang bawa batu besar. Laki ni kata, tinggalkan yang kamu buat sekarang. Dalam hati dia sebut, tak tahu ni tak buat Kiai Yahuda tu. Dia kata tinggal. Dia kata kamu siapa? Dia kata dalam hati dia, jadi siapa dia nak suruh aku tinggal benda-benda yang aku nak buat? Dia kata kalau kamu tak mau tinggal, kamu masih lagi nak cakap lagi. Cakap lah hati je. Kamu masih lagi nak pertikaian lagi benda semua. Kalau tak mau, aku akan balik batu ni atas kepala dia. Masih lagi dia ingkar dalam hati dia. Terus dia lempak batu lagi, jatuh atas kepala dia. Pecah kepala dalam mimpi. Hancur kepala dalam mimpi. Bangun tidur, terus buang. Terus dia jadi pendiam, tidak keluar bilik. Kemudian akhirnya dia pergi bermondok di pondok sekian, pondok sekian. Kalau dia tahu dia pergi mondok di pondok sekian-sekian, kalau orang di pondok tu tahu kata dia ni anak Kiai Dahlan, dia akan pindah pondok. Di pondok lain pula. Di pondok. Sampai dah ke Makkah. Naik ke Makkah haji. Lepas balik daripada haji, tukar nama. Orang Indonesia itu. Tukar nama. Daripada Bakri tukar nama Ihsan. Sampailah akhirnya dia belajar dan sampai dia menjadi seorang ulama besar yang namanya Kiai Ihsan Jammeh. Mengarang kitab Sirajul Talibin, syarah kepada Minhajul Talibin, Minhajul Adilin karangan Imam Ghazali. Satu-satunya syarahan yang terbaik di dunia, kata ulama. Yang dikarang oleh Kiai Ihsan Jammeh. Yang asalnya dia ni kaki judi dan juga suka main suka tengok wayang kulit. Masya Allah, nampak tak? Maksudnya terus dia niat doa tu lepas tu untuk nak hilangkan nikmat kehidupan bagi orang. Dengan tujuan apa? Sebenarnya bukan nak bagi mati tu, nak bagi tinggal maksiat tu. Jangan buat maksiat banyak. Sebab kalau lagi lama dia hidup lagi banyak dosa dia. Bebek mati awal. Perempuan dia dosa tak banyak. Nah, kalau niat gitu, khair insya-Allah. Tak ada masalah. Anak-anak kita pun kena buat itu. Tengok nampak tak apa dah dekat-dekat lagi. Nah. Pergi depan Kaabah doa. Bagi dia tepi. Bagi dia tepi. Allah kalau dah dia ni akan jadi baik, ya Allah hidupkan dia. Kalau dia tak baik, ya Allah saya tak mau berubah lagi pada dia, matikan dia, ya Allah. Ingatkan jam. Kita boleh doa macam tu. Ini maksudnya dalam hati Kiai Dahlan ni tidak ada lain melainkan kasih kepada Allah dan Rasul. Kalau dia nak anak dia pun anak dia yang kasih kepada Allah dan Rasul. Maka Allah Ta'ala meletakkan anak tadi seperti yang dia niatkan. Kalau kita kasih anak kita kerana dunia yang ada pada anak kita, dan kita nampak dunia pada anak kita akan datang, maka kita akan dapat dunia tersebut. Maka kaitkan sekali dengan akhirat. InsyaAllah anak kita akan jadi baik. Bermula alamatnya bahawasanya jika meninggalkan ia akan maksiat, nescaya tiada kasih engkau akan hilang nikmat padanya. Nampak tak? Bermula apa dia? Apa alamat? Kata orang ni memang dia berniat untuk hilangkan maksiat, bukan niat untuk hilangkan
nikmat orang tadi. Alamatnya kalau meninggalkan ia akan maksiat, nescaya tiada kasih engkau akan hilang nikmat pada. Maksudnya kalaulah dia tinggalkan maksiat tersebut. Kalau orang ni yang kita tak suka dengan maksiat yang dia buat, disebabkan harta dia yang banyak, dia buat maksiat, kita pun doa, ya Allah, kalaulah kata dia tinggalkan maksiat, kalaulah kata dengan hilangnya harta menyebabkan dia tinggalkan maksiat, hilangkan harta dia, bagi dia papa ke dalam, moga dia kembali kepada Allah. Kalau kita betul niat kita itu, kita kata, saya tidak niat untuk doa bagi hilang harta dia, saya niat untuk dia hilangkan harta tersebut, bagi dia hilang maksiat tu. Baik, apa alamatnya? Alamatnya kalau dia berubah tanpa hilang harta, maka kita suka. Baik, kalau hilang harta dia, kita jadi tak suka pada waktu tersebut. Dia tinggal maksiat dah, lepas tu harta dia hilang, kita jadi tak suka pada waktu. Tapi kalau dia tinggal maksiat, harta pun hilang, kita pun alhamdulillah, itu waktu pada perubahan. Nampak tak? Kita seronok pula dengan hilang harta pada dia pada waktu itu, maksudnya kita tidak ikhlas waktu doa itu. Sebab kita ni bukan benci orang tadi kerana maksiat yang dia buat. Sebab tu jangan benci orang disebabkan pribadi. Benci orang kerana pribadi ni orang yang tidak betul jalan hidup dia. Kita benci dengan perkara yang dia lakukan, yang tidak bercanggah dengan syarak. Itu yang patut kita tak suka. Bukan tak suka dengan pribadi orang tersebut. Karena kalau orang tu berubah, nampak? Maka kita akan kena suka dengan dia. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Orang ni jahat pada mulanya, kemudian dia berubah, tetap lagi masih orang benci dengan dia, masih ingat lagi dengan maksiat. Sebab apa? Sebab tu bukan benci dengan maksiat, tu benci dengan pribadi. Nampak tak? Yang tu yang susah. Itu yang susah. Nampak? Susah untuk kita nak buang dari hati kita. Maksudnya kalau kata nak jadi wali, ikut yang dalam kitab ni, insya-Allah keluar jadi wali tu. Kalau dalam kitab ni sebut ni kan, buat macam ni, buat macam tu, insya-Allah jadi wali. Tapi bapa tak jadi wali lagi. Sebab tadi nak buang lagi semua. Dia tak. Sebab tu bila orang tu dah jadi wali, kita tengok balik, masya-Allah tu hebat. Macam mana dia boleh sampai ke peringkat tersebut? Kerana dia dah buang ni segala halangan-halangan dalam hati dia. Dia dah taqalli dah daripada semua perkara-perkara yang tidak elok tadi. Baru dia tahalli dengan akhlakillah. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki tiada ada ubatnya, melainkan dengan dicampur ilmu dengan amal seperti makjun. Dia kena campur ilmu dengan amal. Buat macam makjun tu. Tahu makjun tak? Makjun hampir beli tu buat. Kita dah beli makjun. Makjun ni ubat campur tu lah. Goreng-goreng campur sekali, segala campuran ubat tersebut. Macam makjun dia kata. Maka adapun ilmu, maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya dengkinya itu memberi mudarat akan dirinya sendiri. Tiada memberi mudarat ia akan mereka yang dengki ia akan dia. Yang pertama, bila kata apa fadilat bagi ilmu, ilmu itu akan menyebabkan orang ni tahu. Kata kalau dia dengki dekat orang, yang mudarat dia, bukan orang yang dia dengki. Sebab tu orang yang dengki dengan kita ni, dia lagi teruk kehidupan dia daripada orang yang dia dengki. Sebab tu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bila orang makin dengki dengan kita, tambahkan ilmu, maka akan mati terus dia pada waktu itu. Lagi orang dengki dengan kita, lagi kita tambah ilmu, lagi kita tambah ilmu, insya-Allah orang tu tak boleh buat apa dah. Jangan balas balik dengki dia tadi dengan kemarahan kita kepada dia, maka dia akan seronok. Sebab tu orang yang dengki dengan kita, dia akan sebut perkataan yang tidak elok kepada kita. Kita balas balik perkataan tadi kepada dia, maka dia akan seronok pada waktu tersebut. Kenapa? Kita dah sama pada waktu itu. Nah, tadi aku dengan api yang membara, kamu tak ada api lagi pada waktu itu. Dia kamu api juga pada waktu itu. Tempat bakar-bakar. Tapi cuba dia duduk dengki, duduk kata kat kita, kita buat tak tahu. Lepas tu kita lagi buat amal kita, lagi kita buat amal kita, lagi kita belajar, lagi kita mengaji, lagi dia duduk tengok kita makin duduk naik, makin naik, lagi dia tension, lagi dia mampu. Itu kan? Kita boleh buat apa? Kalau kita balas balik dengan pada waktu tersebut, buang masa kita. Lepas tu jangan fikir tentang dengki orang kepada kita, jangan fikir tentang marah orang kepada kita. Kita fikir itu saja, letih kita. Baik. Dan kemudian bahkan memberi manfaat dia akan dia. Beri manfaat pula akan kepada orang yang kita dengki tu. Yang kita dengki ke orang, kita mudarat. Manfaat dapat ke orang yang kita dengki. Orang yang kita dengki tak ada apa masalah. Bukan masalah. Apa? Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang dengki, orang yang dengki, maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikannya. Itu masalah.
seperti yang tersebut pada hadis yang pertama. Nah, al-hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Faham yang itu, insya-Allah kita tak akan dengki orang. Sebab apa? Sebab dengki itu saja akan menyebabkan pahala kita akan makin berkurang. Apa kita nak buang, kemudian dapat pula kepada orang yang kita dengki, bagi pula ke dia, muflis kita di akhirat nanti. Dia ingat buat amal banyak dah, tapi berdengki pun kuat. Jadi jangan dengki dengan orang. Tambahan lagi, mensebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu. Dahlah akan dikurangkan amal, pahala makin hancur, kemudian pula akan mendapat murka daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, kerana murka ia akan qada Allah Ta'ala. Seolah-olah dia murka dengan qada Allah Ta'ala. Kita tahu orang ni Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia, dan nikmat tersebut telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian kita pula pergi marah pada orang tersebut. Kita nak marah kat siapa sekarang? Maksudnya kita marah kepada Allah. Bila marah kepada yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada seorang, bermakna kita telah tidak redha dengan qada Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Maka secara tak langsung kita akan dapat murka Allah Ta'ala, kerana kita telah menempelak apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada seseorang. Seorang kita nak kata, kenapa letak kat dia ni macam ni, ya Allah? Sepatutnya letak dekat aku. Weh, hang lagi tahu pula. Nah, daripada Allah Ta'ala. Bagaimana? Kita kalau kita kerja dengan orang, dia bos, dia yang letakkan urusan kerja sekian-sekian, tiba-tiba kita buat pandai-pandai. Kemudian bila bos marah ke kita, kita kata kat bos, kenapa bos tak tanya saya dulu, kenapa saya buat begitu? Oi, kemah? Nah, hang pula suruh aku tanya dekat hang. Sepatutnya kerja tadi dah kita dah letak dah, dia pula suruh tanya dekat dia, kenapa dia buat begitu? Siapa dia? Siapa yang patut tanya? Siapa dia? Maksudnya siapa yang patut kena letak pada diri dia pada waktu tersebut tempat yang sepatutnya baginya. Kita ni hamba, tengok Allah Ta'ala bagi kepada seorang yang lebih, dia tahu ni Allah Ta'ala yang letakkan untuk dia. Tak ada dalam dunia ni suatu perkara yang dapat melainkan semua Allah Ta'ala letakkan. Nampak? Tapi dia guna cara takdir tak? Dia tipu. Ya, dia tipu, tapi Allah Ta'ala letakkan dia dapat macam tu. Dia pergi, aku tak perlu dengki pun. Nah, aku tak perlu dengki pun. Biar dia dengan Allah Ta'ala. Tapi tengok dia biasa je Ustaz. Tak mana yang hebat sangat dia tu, orang tengok sampai dia tu angkat tinggi sangat. Tu ada dengki ya? Dia biasa apa semua ni. Kita bukan tahu sir dia dengan Allah Ta'ala. Rahsia hati dia dengan Allah Ta'ala kita tak tahu. Sebab tu jangan kita ada perasaan semua. Kalau ada yang tu, kita akan rosak. Dan terus kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala. Kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala yang meluaskan ia akan dia daripada perbendaharaannya atas hamba. Ini mudarat pada agama. Adapun mudarat dengan dengki, kikir ni apa dia? Kikir ni apa dia? Kedekut. Kedekut. Seolah-olah dia nak beritahu kata, bila orang lain dapat nikmat lebih-lebih ni tak boleh kan? Sebab dia pula dia kedekut dengan nikmat Allah Ta'ala kepada orang. Macam tu dia punya. Ya, sedangkan perbendaharaan Allah Ta'ala ni luas untuk siapa sahaja sekali. Nampak? Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunianya, maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa ia di dalam duka cita yang berpanjangan. Sungguh orang yang dengki kepada orang ni, dia akan selalu dalam keadaan duka cita. Dia akan sedih, dia akan rasa tension, dia akan rasa macam-macam dia akan rasa. Sebab tu jangan kita macam buat. Sebab tu kalau kita tengok ada satu sifat yang baik kepada orang lain, kehebatan, kelebihan yang ada pada orang lain yang orang tu dapat, kalau mai rasa duka cita dalam hati tersebut, kita tahu dah kita dah ada bibit dengki pada waktu tersebut, maka jauhkan tu, lupakan. Malah kita doakan yang terbaik pula untuk orang tersebut. InsyaAllah Allah akan bagi yang lebih baik daripada itu, sesuai dengan kemampuan kita. Kita nak dengki dengan orang kaya yang ada rumah 5-6 tingkat. Kalau kita ada rumah banyak tu pun, agak kita boleh nak sedia rumah kita. Kita tak mampu nak sedia. Kita dengki dengan orang yang ada kereta Porsche. Kalau kita ada kereta tu, agak-agak kita nak bayar down payment tiap-tiap tahun. Down payment pula. Kita nak bayar bulan-bulan duit tadi. Ataupun kita nak tukar tayar, kita nak buat bagi elok kereta kita, nak tukar minyak pun kadang-kadang kita tak mampu. Tayar sendiri RM15,000. Nak tukar apa pernah? RM15,000 pun beli kereta biji lagi.
Boleh tukar tayar 4 biji 60 ribu. Nampak? Cari mampu. Lepas tu dia dengki kau. Dia tengok kereta dia, masya-Allah. Khair, insya-Allah. Moga Allah Taala jadikan itu juga kenderaannya di akhirat nanti, insya-Allah. Doa gitu. Amin. Nah. Itu dengki. Aku kerja kancil dia daripada dulu sampai dah. Jadi kancil. Nah, ni kalau naik besar pun tak tentu lagi. Boleh naik besar ke tak? Kalau ada produk gajah lepas ni tak tentu boleh beli. Kalau naik kancil pun jadi. Moga-moga di akhirat nanti akan naik kuda. Nah. Baik. Jadi apa ni Allah SWT niat fikir yang positif pada orang lain, insya-Allah Allah Taala akan bagi yang terbaik kepada kita. Kerana bahawasanya seterunya tiada sunyi daripada nikmat. Karena orang yang dia benci tadi, musuh dia tadi, tiada sunyi daripada nikmat. Maksudnya sentiasa mendapatkan nikmat daripada Allah Taala. Dan adapun bahawasanya dengki itu memberi manfaat ia akan seterunya, yang dengki ia akan dia, dan tiada memberi mudarat ia akan dia. Maksudnya dengan mudarat kepada dengki tadi kepada orang yang kita dengki, maka kerana bahawasanya nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu. Kita dengki kat dia pun nikmat dia ada kat dia juga. Nak dengki buat, tu kata buang masa. Nah, jangan buang masa. Banyak aja lagi kita nak kena buat. Nah, orang yang beriman kepada Allah ni, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda baik Islam seseorang tersebut, dia meninggalkan benda yang tidak patut bagi dia untuk dia fikirkan, ataupun apa-apa saja yang tidak kena dengan urusan dia. Tarkuhu ma la ya'ni. Maksudnya kalau hatta kata seorang ulama, dia lalu dan kemudian dia tanya saja, tengok rumah tadi, bila rumah ni buat? Bila dia ada beranda rumah ni, bila dia buat? Tanya soalan tu saja. Puasa selama setahun. Kafarah kepada soalan tadi. Nampak? Dia balas, dia denda diri dia dengan puasa setahun disebabkan tanya soalan yang tak patut dia tanya. Ikut suka dia lah. Nak buat rumah bila apa? Yang kamu lalu tanya rumah ni bila dia beli? Kita lagi teruk. Bukan cakap tanya bulan bila dia beli, macam mana dia beli? Duit dia ambil mana? 3 hari lah. 3 tahun patutnya puasa. Dia satu soalan, bila dia buat rumah ni? Patut tu istighfar. Itu tak patut aku tanya. Kerana tu bukan urusan aku. Puasa setahun kerana nak balas pada soalan yang dia tanya, yang tak patut dia tanya. Kita satu benda aja, berapa soalan kita tanya dalam hati kita. Nah, macam-macam soalan kita tanya. Sepatutnya kena balas setiap soalan tu setahun puasa. Nampak? Tidak. Ini riyadhah ulama-ulama dulu. Nah, bahasa Indonesia dia panggil tirakat. Dia beza dengan tarikat. Tarikat ni, tariqah ni kita bayar dengan syekh. Tirakat ni riyadhah dia. Ada lagi kita. Dan ada pun bahawasanya dengki itu memberi manfaat ia. Baca dah. Nah, bahkan mana tahu? Nikmat itu hilang dengan dengki itu. Bahkan digandakan akan kebajikannya. Orang yang kita dengki itu pula akan diberi kebaikan yang berganda lagi. Kita yang hilang, orang lain dapat lebih. Dahlah dia dunia pun lebih, hak akhirat dia pun lebih juga. Kita ni nak ada apa kan? Seolah-olah di sini ni, kalau kita baca yang ni saja, kalau kita faham betul-betul yang ni saja, insya-Allah orang tak akan dengki dengan orang. Dia akan insaf dalam diri dia. Rupanya tak ada apa-apa wajah pun tidak ada apa faedah pun dengan dengki kepada orang. Bayangkanlah kalau seluruh umat Islam beramal dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama tasawuf, yang mereka ambil intipati ini daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa akan berlaku kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua akan ada perasaan tolong-menolong sama mereka. Tak ada perasaan dengki dengan orang lain. Masing-masing faham kedudukan orang ini dengan kedudukan orang sekian-sekian. Faham tak? Tidak ada istilah pada waktu tersebut dia nak rasa dia lebih daripada orang lain. Okay. Disebabkan perasaan macam-macam ni lah yang menyebabkan ada istilah yang keluarlah sekali, ulama tak erti apa. Kami pun erti juga. Takkan ulama je erti nak bahas tentang benda-benda macam ni. Yang akan main dalam istilah. Rupanya akhirnya dengki tak ilmu ulama tersebut. Tak tahu. Jadi sikit ulama je nak bahas. Jadi ulama nak bahas. Kami ni bila nak bahas? Kami ni bila nak bahas? Dia kalau nak bahas sebelum sampai kepada peringkat yang sepatutnya bagi dia untuk dia bahas. Yang berlaku di tempat kita. Kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepada pendeknya
orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar seteru dengan batu, maka tiada kena seterunya. Ini dia bagi tamthilan. Dia lempar orang yang dia dengki itu dengan batu tapi tak kena, dan kembali batu itu kepadanya, kepada matanya, maka membutakan ia akan dia. Gitulah gambaran orang yang dengki dengan Allah. Dia ingat baling dah kena lah, tak kena, melantut kena ke mata dia balik. Bodoh kan? Nah, ini orang tu tak kena, orang tu tak tahu. Yang kena teruk dia. Adapun ubat yang bangsa amal, macam mana ubat ni? Macam amal, macam mana kita nak buat? Maka iaitu bahawa mengetahui ia akan hukum dengki. Ini kita dah tahu. Ni ubat dia. Ubat dengki kena tahu hukum dengki. Hukum dengki haram, lagi besar-besar. Itu kita faham. Takkan dah tahu dah benda tu nak buat juga. Buat juga nafsu, maksudnya. Nafsu kita ni ada syait, benda yang sangat masalah. Dan akan perkataan dan perbuatan yang mensebabkan akan keduanya oleh dengki itu, maka menyalahi ia akan keduanya, dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya, maka memuji ia akan mereka yang dengki itu akan diam. Jadi kalau kita nak dengki orang, kita akan sebut perkataan tidak elok, maka balah, ganti balik dengan tak elok tu dengan tak elok. Contoh, kalau kita dengki dengan orang ni sebabkan ilmu dia banyak, kita nak main perasaan dengki dengan dia, maka tersebut kita akan sebut dengan perkataan elok. Masya Allah, hebat ilmu dia, moga Allah Ta'ala bagi kat aku sama juga macam dia. Ganti. Nampak kan? Daripada kita nak pergi buat amal, nak pergi buat jahat dekat dia dengan sebab dengki kita tadi, gantikan dengan buat baik kepada dia. Lagi kita buat baik dengan dia, InsyaAllah khair. Nampak tak? Ni tak dengki dengan orang yang tak pergi buat rumah. Dia buat sentau, semua pergi tanam depan rumah dia, bagi bankrupt, bagi pecah belah keluarga. Ni orang tak ada, orang tak ada agama. Nampak tak? Dia tak tahu jumpa bomoh saja, pergi jalan, pergi jumpa tok bomoh nak buat benda tu saja, tak diterima amalan selama 40 hari. 40 hari amalan tak diterima oleh Allah Ta'ala. Bayang tak ada guna apa. Nampak tak? Ya Allah. Kemudian maka memujinya dan menzahirkan ia akan sukacita dengan nikmatnya dan merendah diri ia baginya, dan dengan demikian itu jadi oleh mereka yang dengki itu akan dia kawan bagi. Mula nak seteru, nak lawan, akhirnya dah bila baik dengan orang tersebut, mula-mula nak dengki, tapi buat-buat aku dengki dengan dia, lebih baiklah aku baik dengan dia. Moga-moga manfaat kalau dia ada ilmu akan dapat juga kepada aku. Ni duk seteru dengan orang tersebut. Tak payah pergi jauh, tuan-tuan. Di Mesir ni pun cukup. Nah, di Mesir ni pun cukup. Kalau seteru sama-sama kita ni saja, buang masa kita. Kita ni nak balik, nak berjuang jalan agama Allah Ta'ala, nak sebarkan faham ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang orang kita, tempat kita di Malaysia tu selalu macam-macam faham. Pening. Kita duduk kat sini kerja duduk berkelih. Nah, duduk berkelih sama-sama kita. Buang masa. Akhirnya dia apa? Jadi rugi kepada dakwah ahli sunnah wal jamaah di Malaysia. Wahabi masih duduk jalan elok, kuat. Syiah makin duduk kuat lagi. Sebab mereka sama-sama mereka tak dengki. Mereka pula bakat pula. Bulan ni kami yang buat teruk, biar mereka hentam kami. Bulan depan mereka pula buat teruk. Nampak tak? Bulan ni Wahabi buat dulu, perah. Kita letih jawab Wahabi. Habis Wahabi pun dah senyap sikit, bukan sunnah pun dah habis. Nah, masuk pula hak Syiah pula, dia buat pula hak Syiah. Letih dah buat Syiah pula. Yang kita sama-sama kita dah dalam berkelahi. Sekolah siapa paling besar? Nah, cikgu mana paling kemas tulis? Ustaz mana yang paling takbir dia dalam baca kitab Baqarah yang paling start? Duk bahas apa tu? Lagi kali duk berkata dengan berkata-kata mana tu hak boleh, lagi kali berkata orang berkelahi. Dengan berkata-kata. Kalau pergi Indonesia, kalau tuan-tuan pergi tengok ulama-ulama Indonesia terjemah berkata-kata. Habis tu depa semua sesat depa. Hak terjemah berkata, ni yang paling betul sekali. Tak ada masalah. Kita tidak bertikai dalam bab tersebut, tapi jangan berkelahi dengan bab tu. Nampak tak? Ni berkelahi tanpa tu saja. Tinggal Wahabi habis semua. Wahabi tepuk tangan belakang, berkelahi lagi.
sama-sama ahli sunnah. Padahal nak tengok pada mazmun, istilah, masalah, sulbi usul pada pemahaman makna tersebut, bukan pada perkataan tu saja. Khair. Ain ada raksi wal ain. Pandang dengan bahasa perkataan, dengan perkata dan sebagainya tu. Khair, tak ada masalah. Tapi jangan pandang rendah kepada orang lain yang tidak bahas seperti itu. Saya tanya kepada kawan-kawan kita di Indonesia, mereka mengaji macam mana di Indonesia? Kita tahu. Kami mengaji bahasa Arab. Kami mengaji yang Syekh Nawawi Bantani. Kemudian terjemah dengan berkata-kata. Berkata-kata tadi bukan terjemahan tu dengan maksud berkata-kata. Lepas tu dengan maksudnya bila sautin wala harfin, kan ada tu terjemahan kepada kalam tadi dengan makna tersebut. Cuma nak bincang masalah isim masdar ke dan sebagainya tadi itu. Kita tak tutup orang panggil daqa'iq fi ilmi al-kalam. Yang itu hanya kepada ahlinya, jangan libatkan dengan orang awam. Libatkan dengan orang awam, merosakkan orang awam. Dan juga meletihkan orang awam untuk memahami ilmu kan. Akhirnya orang akan tinggal ilmu kan. Orang akan tinggal ilmu tauhid ni. Katanya sebab apa? Sebab susah. Yang buat susah siapa dia? Guru dia lah. Sebab kalau dia tak buat susah dia tu, orang tak kata dia lemah. Tak? Niat tu, kadang-kadang pernah tengok balik. Rupanya tu bahan-bahan bagi nampak, bagi teruk tu, dia pun tak faham pun. Dia bagi bahan buat teruk. Buat teruk tu sebab apa? Sebab nak bagi orang lain nampak kata dia tu teruknya hebat. Nampak? Buang masa kita. Buang masa. Saya tak setuju juga dengan benda itu. Kadang-kadang dia melatih kepada murid kita sendiri untuk menilai guru. Kita latih murid kita menilai guru lain pula. Dia pergi dekat guru tu pergi mengaji, bukan nak tengok guru tu cakap betul, tapi dia nak tengok guru tu syarah macam dia tahu tak. Dia nak tengok sampai tentang sifat berkata, Tok Guru tadi terjemah dengan berkata-kata. Allah ni bersifat dengan berkata-kata. Tak ada nak sebut lagi. Ada pandangan-pandangan sebut dengan berkata. Apalah tu min haitsu terjemah. Dan juga min haitsul makna, kita ittifaq dengan makna bahawa bila sautin wala harfin, tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada permulaan, tidak ada titik, tidak ada apa semua. Semua kita ittifaq dengan makna tersebut. Yang kita khilaf dalam sini masalah penggunaan penterjemahan tadi. Satu saja. Bila bahatang tak ada nak bahatang itu, dengar berkata-kata bangkit keluar tu. Tak kemah tu guru. Sebab dia terjemah berkata-kata. Tak sama macam saya mengaji. Nampak tak? Dia main sifat apa ni? Takabur. Takabur dengan ilmu yang dia ada. Dan dia rasa orang ni tak tahu dengan benda yang dia tahu, maka dia kata orang tu tak tahu. Ya Allah. Nampak tak? Khair, tak ada masalah. Terjemahan pada khair, barakah. Terjemahan ulama-ulama Indonesia, khair, barakah. Yang penting apa dia? Dakwah ahli sunnah wal jamaah ni akan berterusan. Dan orang akan makin rasa senang hati dengan untuk menerima dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni apa dia? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu yang dimaksudkan. Yang dibawa oleh manhaj Azhar Al-Syarif. Yang kita bila sebut manhaj Al-Azhar Al-Syarif, bukan hanya Azhar tu saja yang bawa manhaj tersebut. Azhar tu sebagai tiang seri dia, sebagai kawah ilmu dia. Yang lain yang mengikuti manhaj tersebut dikira manhaj Azhar Syarif juga. Contoh pondok-pondok kita di tanah Melayu kita, di Malaysia, pondok-pondok kita membawa manhaj yang sama, maka itu juga penyebut manhaj Al-Azhar Al-Syarif. Walaupun Tok Guru itu tak mengaji Azhar di Indonesia, membawa manhaj yang sama dengan manhaj wasatiyah yang kita bawa ni, yang dibawa oleh Azhar, maka itu juga dipanggil manhaj Al-Azhar Al-Syarif. Walaupun dia bukan di Azhar. Di Yaman, Hadramut juga bawa manhaj yang sama, juga dipanggil manhaj Al-Azhar Al-Syarif. Walaupun mereka di Hadramut, di Darul Mustafa, kita tak akan sebut itu manhaj Darul Mustafa. Ini manhaj Azhar, ini manhaj Darul Mustafa. Tak, tetap sama juga. Ini manhaj Al-Azhar Al-Syarif itu sebagai dia punya, orang panggil apa? Tiang seri dia, sebagai yang paling utama sekali. Dan tidak kira dengan masalah tersebut. Ini disebut, ditambihkan oleh Syekh Usama dalam muqaddimah pada Ihya Al-Kabir. Sebut awal-awal. Yang ni isu yang kita nak kena hadapi. Balik Malaysia ni kita nak kena hadapi. Kalau kamu balik duduk dalam masyarakat, kamu akan tengok macam mana berhadapan dengan masalah. Tak kira diri dengan semua benda nak politik. Itu pun satu juga. Letih kita. Kita berbahabat Wahabi, kita bahabat dia kata ni semua politiknya sebenarnya. Kau tu lagi nak ni. Dia naknya tu dia buat politik tu. Dia pun nak mengelakkan kita pada mengetahui tentang MDB. Weh. MDB lah. Wan MDB tu tak apalah bahalah tu. TPPA bahalah tu. Hak ni jangan ada fikir dengan politik. Meta Syiah ni pun politik ni sebenarnya. Dia pun keluar.
Nampak? Kamu akan hadapi dengan orang macam tu. Balik balik. Tak ada beza duduk masjid semua ramai gitu. Kita duk apa? Tu ustaz kena faham. Kejatuhan Turki Uthmaniyah dulu adalah disebabkan perbalahan. Saya rasa nak gelak tuan-tuan. Gelak rasa nak terburai perut. Ya Allah ya Tuhan. Nah, disebabkan semua pakat pandang rendah benda. Antara kepincangan para asatizah Al-Azhar yang balik ke Mesir dan yang balik daripada Mesir, iaitu tidak mampu nak mengetahui selok belok kerosakan yang dibawa oleh kelompok ini dalam masyarakat, dan menganggap bahawa ini semua adalah khilaf dalam masalah hukum. Dan kemudian dia kata ini semua adalah benda-benda yang tak sepatutnya kita cari. Yang patut kita cari adalah kesatuan. Ya, nak satu tu macam mana? Nabi SAW menyatukan para sahabat Nabi itu dengan akidah. Akidah apa? Akidah campur aduk tu kan. Habis itu nanti main Mu'tazilah, main liberal. Ni antara liberal ni, liberal ini Mu'tazilah moden tadi. Main Khawarij zaman moden sekarang ni, kalau duk main jangan berkelahi. Kita gabungkan. Yang penting kita sama Islam, kepala otak kan. Han nak gabung macam mana? Han duduk sekali dalam dengan mereka. Sebenarnya mereka ni adalah duri dalam daging. Yang dia akan korek sikit-sikit Islam kamu tu. Yang menyebabkan kamu akhirnya tak tahu kamu tu Islam yang mana satu kamu nanti. Faham tak? Itu yang bila nak bahas tentang benda ni, jangan duk campur aduk. Bila kita bahas tentang dia kata dah ni politik. Ya Allah. Betul tak? Pernah dengar tak? Dengar? Tak pernah dengar ni? Tak tahu. Tak dengar tu tak duduk Mesir lah. Yang duk bawa ni banyak ustaz-ustaz Mesir ni lah. Nah, ustaz-ustaz Mesir nak duk bawa benda ni. Betul, bila kita tanya bila nak bersatu dengan apa? Nak bersatu kita ni dengan apa? Bersatu dengan Islam. Iyalah Islam. Islam hak mana tu? Ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi, yang aku dan para sahabatku berada di atas jalan. Apa yang aku dan sahabatku berjalan di atas jalan tersebut tu? Semua ulama syarah hadis tersebut apa dia? Ahli sunnati wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dimaksudkan. Yang disyarah oleh apa? Nabi syarah ma ana alaihi wa ashabi Islam. Yang penting kita ni Islam. Ialah Islam yang mana satu yang kamu nak ikut? Islam liberal? Islam plural? Islam Khawarij? Islam juga tu. Islam Mu'tazilah? Islam Murji'ah? Islam juga tu. Kalau tidak tak masuk dalam Al-Milal wa Nihal tu, dalam firaq fil Islam. Betul tak? Semua masih Islam, tapi Islam yang macam mana yang kita nak? Ma ana alaihi wa ashabi. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Sebab tu perjuangan akidah ni sangat penting. Tapi tak diambil perhatian. Minta maaf saya semua. Kalau duduk di Mesir tidak pernah belajar dengan masyayikh. Kalau duduk di Mesir dia hanya kuat main. Kamu takkan jumpa sulbi masalah tersebut. Nampak tak? Yang kamu dah anggap kamu lah yang paling betul benda tersebut. Itu yang bila kita tegur Ustaz, oh ni, oh marah saya. Apa faedah Ustaz habaq? Kita habaq je, kita ceramah dalam Dewan Bahasa pernah, dalam markas bahasa itu je, bukan di Universiti Azhar, di markas bahasa. Oh, pakat marah saya. Apa faedah Ustaz sebut? Ustaz menyebab Ustaz seronok tengok orang pakat duk kelih. Saya tak suruh orang kelih. Saya tulis daripada duk kelih. Cuba baca saya duk kelih. Baca ya. Dah Ustaz menyebarkan. Orang ajak tu. Saya tak sebut apa. Saya kata saya pelik ya. Kenapa nak tulis macam tu? Tak pelik apa je tentang. Cuba tengok dalam book dalam page dia. Ada orang tulis Johor tolak, tetapi Al-Azhar pun menerima. Kitab apa yang Johor pakai? Nanti tengok. Last sekali yang tu sebenarnya nak orang kata cakap di Azhar. Walaupun dengan hadirnya yang dipertua Sultan hadir, Datuk Raja Perlis hadir, walaupun disebut TYT Duta hadir dan sebagainya, yang kamu sebut hadir tersebut. Tapi perkataan kamu menyebut selesai berucap di Azhar tadi itu satu mansus ataupun ada tadlis pada ucapan tersebut. Itu adalah hadis ni. Kena tolak ni. Sebab berlaku tadlis dalam hadis tersebut. Tak apa nak jelas. Selepas saya sebut itulah baru mereka kata kami baca pun dah jelas.
Baru hampa kata hampa baca jelas sebelum tu. Kalau kita biar, nampak tak? Tu tak kira lagi kawan-kawan kita yang pakai duk balas kata buang masa, rugi apa semua kali, apa semua. Saya kata bukan buang masa sebab ni, saya nak jaga keadaan, kedudukan dan juga berlaku fitnah kepada orang-orang yang bukan bermanhaj dengan manhaj Al-Azhar Al-Syarif. Tiba-tiba dia sebut kata bercakap di Al-Azhar Al-Syarif, akan menyebabkan fitnah kepada Al-Azhar Al-Syarif itu sendiri. Kalau hang tu orang biasa tak apa, ustaz biasa tak apa, yang ada kedudukan yang besar dalam masyarakat. Nampak tak? Baik. Sikit lagi kita baca betul kita. Itu bukan dengki lah. Itu tak ada dengki apa. Rabat dengki ni. Tak ada dengki apa. Sebab like kami lebih mahal sama. Lepas tu share saya lagi banyak pada share. Jadi saya tak dengki lah nampak tu. Lawak eh. Mana tu nak abang tahu ni tak ada dengki apa lah. Bukan kena dengki tu suruh turun jawatan saya pula pergi ambil tempat tu. Jadi wah kita ni. Kita ustaz kampung eh. Duduk kat kampung je kita. Nah. Kampung Tomplu, kampung Gajah. InsyaAllah apa ni balik baru ustaz. Tapi tengok tanah untuk nak buat Al-Azhar. Mula nak sebut Al-Azhar Al-Sani. Tapi Syekh Jamal kata kena tukar. Buat Al-Azhar Al-Malizi ataupun Al-Azhar Al-Jawi. Buat Al-Azhar Jawi. Senang. Azhar Nusantara dia. Sebab takut nanti ada masalah. Yang sebut Al-Azhar Al-Sani nanti takut masalah dengan di sini. Siapa yang iktibar tu Sani? Ha? Ni Al-Azhar Al-Syarif, ni Al-Azhar Sani. Siapa yang sebut tu Sani? Macam pula lagi. Dia betul buat Al-Azhar Jawi. Syekh Jamal kata di sini Al-Azhar Al-Syarif di Misr. Wal-Azhar Al-Malizi fi Malizi. Nah, atau Al-Azhar Jawi di Malizi. Tanah lebih kurang 5.5 ekar. Sikit kecil sangat tanah tersebut kalau dibandingkan dengan bentuk nak buat tepi Sungai Perak. Tepi Sungai Perak. Kawasan banjir pula. Pernah banjir baru ni, naik sampai ke lutut banjir. Tapi kalau tambun tanah, kita labelkan tanah balik, insya-Allah tak kena lah banjir. Dah jumpa baru ni arkitek, dah jumpa kami balik baru ni 2 minggu saya dengan Ustaz Airul. 2 minggu balik dah tengok dengan arkitek. Lepas tu dah buat yayasan. Kita bina yayasan, tubuh yayasan sebab untuk nak memudahkan urusan keuangan dan sebagainya. Jadi mohon doa. Dan yang akan memenuhi tempat tersebut adalah kalian semua. Orang yang duduk di sini, yang belajar dengan masyayikh, yang akan balik memenuhi tiang-tiang di tempat tersebut. InsyaAllah. Moga tu jadi markas kepada para ulama-ulama Jawi di tanah Melayu. Dan kita bukan hanya khususkan kepada orang yang belajar di Azhar saja. Kawan-kawan kita yang belajar di Indonesia, di pesantren, yang membawa manhaj Al-Azhar Al-Syarif, juga membawa manhaj wasatiyah tersebut, juga akan datang duduk di sini. Ikut cadangan dari Wahab Sabsak ni kata, bila kami bincang tadi, pecah tanah tu kena panggil Sultan Perak lah, man. Kena panggil Sultan Perak. Sebab dia tuan rumah tempat tu. Rupanya kampung Gajah tu tempat kawasan istana dulu, kawasan diraja. Berapa banyak makam diraja di situ. Raja Perak yang ke-12, ke-13, ke-15, ke-14. Banyak makam, hampir 7-8 makam raja di kawasan tersebut. Lepas tu tanah tempat nak buat tu asalnya pondok. Pondok Tuan Guru Haji Daud. Sezaman dengan Syekh Idris Marbawi. Dan dia buka pondok tu, pondok dah mati. Makam dia ada di situ. Dan kemudian apa ni, orang panggil dia tu keramat. Orang gelak dia tu keramat. Sebab dia kalau nak naik Sungai Perak tu nak pergi ke ujung, ada surau di ujung sungai. Kalau kapal tu nak berjalan dah, bot tu nak berjalan, dia kata tunggu dulu, semayang dulu. Bot tu tak nak jalan dulu. Kalau dia kata jangan jalan, tak jalan dah bot sampai dia main. Mampu bot tu. Start tak boleh. Minyak berubah. Tak boleh. Sampai dia main balik. Takkan aku dah kata semayang dulu. Jalan, baru jalan. Nampak. Untuk kamat. Dan dia yang bagi ni cucu dia. Tanah tu cucu dia yang bagi. Dia mudahlah urusan, alhamdulillah. Moga-moga ni. Moga boleh dapat tanah sebelah tu pula lebih 5.5 ekar. Kalau dapat tanah sebelah tu jadi 10 ekar. Jadi bolehlah buat banyak tempat sini. Jadi apa ni, Allah Sayyidina Muhammad, benda ni besar dan telah belanja yang masya-Allah tabarakallah. Saya pun terkejut tengok Ustaz Hero punya belanjawan. Berbilion kan.
Sampai arkitek pun gelap tengok. Tapi tak mustahil benda tu. Sebab kita nak buat, tapi tak buat lah sebiji terus buat. Sebab sebiji terus buat nak perlukan kepada kos yang sangat banyak, dan juga siapa yang nak isi tempat tadi. Dan bajet target itu sampai ada 4,000 pelajar di tempat tu semua. Dan kita akan buat sistem yang bersistem lah, maksudnya dengan talaqi yang bersistem, mengikut kepada peringkat, kemudian datang ke sini, ke Al-Azhar Syarif. Sampai peringkat dia akan datang ke Al-Azhar. Dia tak boleh buat dia macam Masjid Azhar pakat pi ikut suka. Dia pergi tengok jadual. Orang cadangan Ustaz Erol gitu. Jadi kita buat itu dah Ustaz. Buat macam Masjid Azhar, Syekh duduk semua betul pakat pilih tapi dia pilih hak Syekh dia suka. Syekh yang tak ada orang, duduk seorang tunggu nak murid tak main. Dia cakap tak sedap kan. Nak murid tak main orang. Orang pergi orang lain. Dia kata kena buat sistem. Kalau dia Azhar macam tu lah kan, kita pergi-pergi dia tengok, ni kitab majmuk, masya-Allah. Dia rasa nak beh majmuk, pergi baca majmuk tu. Lebih syujak tak habis ni. Jadi tak boleh buat itu. Kena buat sistem macam di Indonesia. Sistem macam di Indonesia. Lepas tu nak kena ada kolaborasi. Kena ada juga kita punya joint venture dengan kawan-kawan kita di Indonesia, di Fatani. Jadi bukan hanya khusus untuk Al-Azhar Syarif saja. Kalau kawan-kawan kita di Fatani yang dia nak alim besar, dia akan datang mengajar di sini. Kalau dia daripada Indonesia, alim besar, dia akan mengajar di sini. So ini tempat pusat kepada ulama-ulama Jawi. Dan bentuk dia macam Azhar seperti. Jadi kita nak buat macam Masjid Azhar. Biji punya Masjid Azhar. Tokoh dia besar, tu arkitek pun nak kena main ke sini. Jadi saya kena main besar. Tengok Masjid Azhar dulu macam mana. Besar macam mana. Lepas tu kita kalau tak buat besar tu pun kita akan kecilkan sikit dia punya bentuk dia. Lepas tu tengah Masjid Azhar kan ada ruang putih tu. Dia ada sahah dia tu kan. Saya kata kalau buat sahah ni mampu. Panas kita di Malaysia. Dah 2 jam lah tengah-tengah. Main hujan lah. Allah bertakung ayam. Berenang lah tu lah. Nampak macam mana? Saya kata kita kena kekalkan sebiji. Tak apa. Bagi kita pun tengok. Dia tak boleh buat. Cuba pergi tengok masjid wilayah. Nah, melekat habis semua. Dia punya marmar. Keluar habis marmar. Kosong. Sebab hujan. Kalau letak atas dia punya awning atas tu pun masalah juga. Jadi saya kata kita buat cara Jawi dulu. Boleh tanam pokok. Tengah-tengah tu tanam pokok. Macam di Spain. Macam di Spain, kita pergi ke Spain tengok di tengah-tengah kawasan taman ni masjid, dia akan ada taman di tengah masjid. Ada pokok. Lepas tu kita buat wakaf tengah tu untuk belajar. Tanam pokok durian. Kita tanam pokok buah lah kita. Pokok buah sebab kita boleh ambil hasil. Kita boleh makan. Tanam wakaf. Kita makan untuk belajar. Untuk guru. Boring-boring, tik buah manggis. Manggis pokok dia rimbun. Pokok manggis, pokok ceri, burung pun boleh tumpang, tik pun penuh. Boleh bincang lah. Jadi kita buat macam tu. Jadi bila kalau lah Masyayikh Azhar datang ke sana balik, kalau ada orang yang dengki nanti dia takkanlah klaim kata ini tiru Azhar, kita kena samat sebab dia sama macam Azhar di sana. Tak boleh klaim sebab Azhar tak ada tanam pokok tengah-tengah tu. Kita tanam pokok. Jadi kita buat macam tu. Doa lah moga-moga projek ini berjalan elok. InsyaAllah katanya yayasan akan mula tumbuh InsyaAllah bulan Ramadan akan dah siap yayasan. Kelebihan yayasan ni kita akan cuba buat tu sebab yayasan ni kena ada 1 juta dalam yayasan. Ada 1 juta. Tapi rupanya ada satu lagi yayasan tidak perlu 1 juta. RM30. Bayar RM30 boleh buat yayasan. Ini bawah Jabatan Perdana Menteri tak silap. Kalau bawah SSM, yang tu memang kena ada 1 juta. Tapi yang ni sama aja syarat dia. Tak ada beza langsung. Ada pemegang amanah semua sekali. Dan boleh buat pelepasan cukai. Kita boleh keluarkan risik pelepasan cukai. Orang yang nak lepas cukai boleh bayar, masukkan ke sumbangan. Kita akan keluarkan risik pelepasan cukai. Dan dia tak perlu bayar cukai. Cukup dengan risik itu sebagai sumbangan. Jadi apa ni, itu antara kelebihan yayasan dibandingkan dengan buat syarikat. Jadi benda besar di Kampung Gajah. 45 minit daripada Tul Tapah. 40 minit daripada Tul Tapah. 30 minit daripada Pekan Teluk Intan.
dan kemudian 30 sejam daripada Bandar Ibu. Dia duduk tengah-tengah. Dan jalannya cantik, jalan kampung, jalan rata dulu. Sebab kawasan petani. Tengok tu nampak, Masya Allah, ni benda besar nak kena buat. Yang penting siapa yang nak isi dalam tu. Itu je. Kita bukan hanya penting bangunan. Syekh Ali Jumaah tidak ada bangunan pun, tapi dia mampu membina generasi. Bangunan dia Masjid Azhar tu dia tak ada madrasah dia sendiri, dia tak buat madrasah dia sendiri untuk dia. Tapi dia tu sendiri madrasah yang melahirkan banyak jibal-jibal itu. Jadi kita pun nak kena buat macam tu. Tapi di Malaysia kalau tak ada bangunan, kita buat tu saja, orang tak pandang pula. Masyarakat kita macam tu. Kita tak ada bangunan. Ustaz ni ngejak apa mana? Nak keluar macam mana generasinya, bangunan tak ada. Dia tengok bangunan juga, kita buat bangunan. Kena buat juga, buat macam tu. Okey. Kita baca sikit lagi ni, lepas tu kita mampu. Maka menyalahi ia akan kedua. Tak mahu terpanjang pula menyembang cerita luar dari kita. Dah lama tak jumpa, 7 bulan. 7 bulan. Dan akan perkataan dan perbuatan, dan kemudian memuji dia. Dia kata demikian itu jadi oleh mereka yang dengki ia akan dia kawan baginya, dan hilang daripadanya oleh dengki itu, dan lepas ia daripada dosa dan siksa. Telah berfirman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya, tolak olehmu dengan perkara yang lebih elok, maka tiba-tiba apa dia tu? Orang yang tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya perseteruan seolah-olah kawan yang hampir. Ka'annahu waliyyun hamim. Tolak, jangan kita berkelit. Cari persamaan kita, cari titik kebaikan di antara kita. Dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat manusia kasih ia akan mendapat nikmat kawannya, tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterunya. Dan benci ia akan menyusahkan kawannya, tiada benci ia akan menyusahkan seterunya. Ini tabiat manusia. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melaksanakan engkau akan diri engkau apa tu? Melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan 2 perkara. Sifat manusia, dia tak suka buat susah kat kawan. Dan dia suka buat susah kat orang yang dia benci. Dia tak suka kalau dia suka dapat nikmat daripada kawan. Dia tak suka dapat nikmat daripada orang yang dia benci. Jadi macam mana nak lepaskan daripada tu? Buat 2 perkara. Kalau kita tak boleh nak samakan persamaan daripada kita tak boleh nak buat sifat kita suka dapat nikmat pada kawan macam kita suka dapat nikmat daripada musuh kita. Kita tak suka dapat balak kepada kawan kita seperti mana kita tak suka dapat balak kepada musuh kita. Ada orang macam tu? Susah. Macam mana nak latih macam tu? Ada 2 perkara. Pertama, bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau dan dengan anggota engkau dan segala pekerjaan engkau yang bangsa akhirat. Bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau akan yang tersebut daripadanya, seperti yang telah terdahulu. Maksudnya, kalau kata kita nak sebut benda yang tidak elok di mulut kita, tukar dengan yang elok tu. Nak sebut yang elok, jadi yang elok tu. Kalau kita nak buat perbuatan yang tak elok kepada musuh kita tadi, terus kita tukar dengan yang elok. Tadi kita nak buat yang tak elok, terus kita buat yang elok kepada dia. Ada apa-apa saja yang elok. Tengok dengan apa yang sepatutnya kita lakukan. Patutnya kita tadi kalau ikut dengki ni, dia hantar santau ni, jangan hantar santau. Hantar santan. Bagi hadiah, bagi macam-macam. Seperti yang telah terdahulu, inilah makna sabda sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun lam taslam minha hadhihi al-ummatu al-hasad wal-dhann wat-tiyarah. Ala unabbiukum bil makhraj minha idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi
wa idza tatayyarta famdi. Apa nak? Nanti kita akan syarahkan hadis ini pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Berkenaan dengan salasun lam taslam minha hadhihi al-ummatu al-hasad wal-dhann wat-tiyarah. Tiga benda ni yang tidak boleh dielakkan, tidak mensejahterakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan. Alhamdulillah kita baca dengan slide. Dua persoalan. Khair, insya-Allah kita akan temu pada minggu depan. Saya minta maaf banyak-banyak panjang ucapan pada hari ini. Bercerita juga benda-benda yang luar. Itu semua juga adalah untuk kita semua sebenarnya. Bukan untuk pribadi kita. Moga-moga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dan memberikan kebaikan kepada semua, dan juga memberikan kebaikan kepada Zakwar dan juga kepada keluarga dan juga kepada para pegawai yang berusaha untuk menjalankan majlis ini kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan kesejahteraan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, umuman insya-Allah nanti Ruak Jawi akan mula beroperasi restoran, insya-Allah. Restoran Ruak Jawi akan mula beroperasi, tapi coming soon lah. Bila waktu itu, wallahu a'lam. Itu semua adalah untuk pemasukan kepada Ruak Jawi, untuk ekonomi Ruak Jawi, untuk nak jana kepada kita nak dapatkan, nak bayar kepada masyayikh dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan ada 20 orang pelajar. Saya dah bincang dengan Syekh Ahmad Mamdum baru ni dengan Ustaz Hairul. Dan kita akan pilih 20 orang ataupun 25 orang pelajar yang akan duduk sungguh di bawah Ruak Jawi. Mereka ni akan belajar dengan masyayikh, insya-Allah. 25 orang pelajar yang akan dipilih, insya-Allah. Yang akan buat ni lah, kalau ramai kita akan buat temu juga untuk pemilihan 25 pelajar yang terbaik untuk kita masukkan dalam program tersebut. Bukan program lah, kita panggil macam madrasah Ruak Jawi, yang dia akan berjalan selama 4 tahun. 4 tahun proses tersebut, dan akan belajar dan tidak akan tinggal kuliah. Kuliah tidak akan ganggu. Waktu kuliah dia kena pergi ke kuliah, dan kemudian kelas pengajian hanya akan start selepas maghrib. Dan dia akan ada hafal matan, maksudnya masa dia penuh dengan pengajian sahaja. Seminggu 6 hari pengajian, sehari dia cuti. Dan dalam masa 4 tahun, cutinya hanya 2 bulan sahaja. Cucinya hanya 2 bulan, iaitu 25 Syaban sampai 25 Syawal. Kalau dia nak balik, waktu itulah dia boleh balik Malaysia. Tak ada cuti waktu lain. 25 Syawal, 25 Syaban, 25 Syawal. Itu tempoh cuti dia selama 2 bulan. Macam cuti pondok, macam cuti Azhar zaman dulu. Ramadan tidak ada kelas. Jadi dia akan belajar dengan masyayikh, dia akan menghafal matan, dan dia akan ini selama 4 tahun. Dan dia akan ada sijil nanti, insya-Allah. Kita akan bentangkan lagi nanti kepada TYT, Datuk Duta, semua sekali kita akan maklumkan balik. Semua setakat ni masih lagi mencari masyayikh, syekh yang betul-betul akan tafarruq, akan duduk dengan pelajar. Mereka ni akan pergi belajar dengan masyayikh tersebut. Moga-moga ni akan jadi benteng kuat kepada ahli sunnah wal jamaah. Mereka ni akan menjadi para ulama Jawi pada masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tapi 4 tahun tadi ni hanya sebagai keluar jadi mubtadi saja. Terus dok kata ada 4 tahun tu keluar jadi ulama usah dah. 4 tahun tu masih mubtadi. Cuma lebih daripada orang lain tu. Dengan hafalan dan sebagainya, Quran lagi, matan-matan lagi, dan dia akan keluar dan akan keluar. Dan kita dalam tu pun akan ada muzakarah. Kemudian dia akan ada muqatabah. Ada kitabah pun ada semua. Cara ucapan, macam mana nak ilqa muhadarah, macam mana nak bagi pengajaran, macam mana nak bagi ceramah, apa yang patut dia sampai, apa yang tak patut dia sampai, akan diajar dalam majlis tersebut selama 4 tahun. Lepas tu kita akan bagi tasjid untuk dia sambung master PhD. Dan dia balik, mereka ni lah yang akan duduk di Al-Azhar Al-Jawi. Mereka akan duduk dan kemudian mengajar di sana, insya-Allah. Doakan moga-moga ni akan berjalan. InsyaAllah Ramadan ni akan mula pemilihan pelajar. Ramadan ni akan mula pemilihan pelajar. Saya maklumkan awal ni sekadar untuk persediaan saja, aja maklum. Dan selepas tu kita akan rahsiakan terus perjalanan program. Awal aja kita habaq. Lepas tu pelajar ni dia berjalan dengan kehidupan pelajaran dia, itu tidak akan dimaklumkan lagi kepada orang lain. Maksud kita tak akan habaq. Kata ulama, ista'in ala hawaijikum bil kitman. Minta tolonglah dengan amalan kamu ni dengan merahsiakannya. Maksudnya awal ni kita bagi tahu sebab penyertaan, selepas tu
akan beritahu lagi. Karena apa? Karena kalau beritahu, maka akan ada yang hasad, akan ada yang dengki, dan kadang-kadang doa-doa yang tidak elok pun bahaya juga. Jadi kita akan senyapkan terus. Dan hasilnya sebab 4 tahun tu kita akan tengok. Sebab 4 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Nazrul atas ceramah beliau sebentar tadi. Sekali lagi nak minta jasa baik kawan-kawan dan sekalian, baru dapat berita ibunda kepada Tuan Hashim, pegawai di kedutaan, meninggal dunia. Dan sama-sama kita ada kepada almarhumah Ambon binti Hamid. Jadi sama-sama kita doakanlah perjalanan Tuan Hashim ke Indonesia malam ini selamat, insyaAllah. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Jumaat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.